Assalamualaikum semua. Uh, Jom kita nonton kereta segitiga. Jom. Kami berpandangan sama sendiri. Pelik dengan keadaan itu. Setelah masuk ke dalam MPV, Encik Zam menghidupkan enjin dan MPV terus bergerak kembali. Siapa tadi? Tanya Fika pada semua. Semua diam, tidak tahu jawapan. Anis, awak pasti ke tak kenal tuan punya kereta tu? Ulang aku kepada Anis. Tak tahu bang, jawab Anis jawapan yang sama. MPV Encik Zam terus bergerak. Sampai saja di bulatan jalan, Encik Zam mengambil arah pukul 3 untuk ke Rembau. Di dalam MPV, aku buka tingkap untuk merokok. Dalam 3-4 sedutan, tiba-tiba, oh, aku tergoda dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Lagu tadi ni, bisik hati aku. Aku pandang cermin TV tapi tidak nampak apa-apa. Aku terus pandang ke belakang. Kenapa botak? Tanya Encik Zam. Saya rasa kereta tu ada belakang kita, kata aku masih memandang ke belakang. Aku mengarahkan semua orang membuka tingkap. Semua mengikut arahan aku kecuali Atan kerana tingkap tempat duduk belakang memang tidak boleh dibuka. Lagu itu senyap, keadaan sunyi seketika. Hanya kedengaran disiran angin sahaja. Semua orang mendiamkan diri, hanya mata bergerak memandang sekeliling. Oh, aku tergoda dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Ya, I dengar suara Fika kedengaran pening. Aku cuba pastikan dari mana datang lagu itu, confirm dari belakang. Tetapi apabila aku lihat ke belakang tidak ada apa-apa. Ada rumah orang kot kat sini. Mungkin ada orang pasang radio kuat-kuat. Anis cuba membuat andaian untuk menghilangkan perasaan takut. Mana ada rumah orang kat sini. Cuba tengok, liar mata Atam melihat keluar tingkap. Aku lihat ke kiri dan ke kanan jalan hanya sama-sama kelihatan. Semak samun dan pokok-pokok saja. Lampu jalan pun tidak menyala. Kereta tu sebelah ni lah, kata Fika menjerit panik. Semua orang pandang ke kanan. Memang betul kereta itu berada seiring dengan MPV. Meter air menunjuk 100 km sejam. Macam mana kereta tu boleh ada sebelah kita dengan tiba-tiba saja? Encik Zam berkata dengan menada terkejut. Semua hanya diam dan melihat apa akan berlaku. Encik Zam perlahankan MPV dengan niat memberi kereta Datsun 120Y berwarna putih itu memotong, tetapi tidak berlaku. Sebaliknya kereta itu hanya bergerak seiring dengan MPV Encik Zam. Encik Zam, Fika dan Atan yang paling hampir dengan kereta itu. Aku dan Anis terpaksa mendongak ke kanan untuk melihat. Apa masalah kereta ni? Kelabah Encik Zam. Encik Zam, tekan minyak. Aku memberi idea. Encik Zam diam, hanya mengikut sahaja. Cepat Encik Zam, potong kereta tu. Anis pula menyokong kata-kata aku. Cepat Encik Zam, kata Anis lagi. I dah tekan minyak tapi MPV ni tak bergerak langsung. Jarum meter pun tak bergerak. Tinggi nada suara Encik Zam. Kereta putih itu masih bergerak seiring dengan MPV kami dan orang di dalam kereta itu tidak kelihatan kerana cerminnya yang kuning berlumpur seperti lumpur kering. Cuba tengok ni kereta. Cermin tu buka sikit lah. Atam bersuara agak kuat. Semua pandang ke arah kanan dengan senyap tanpa berkata apa-apa. Sambil memandang ke arah kereta itu, aku bersuara perlahan tetapi jelas. Semua tutup tingkap. Semua orang mengikut sambil memandang ke arah kereta itu. Encik Zam menekan minyak, cuba menekan tapi masih tidak berjaya memotong, seolah-olah MPV melekat dengan kereta itu. Akhirnya cermin kereta itu terbuka luas. Kelihatan seorang makcik duduk di sebelah pemandu. Makcik itu mungkin umur dalam lewat 50-an dan seorang anak perempuan berumur 6 tahun duduk di kursi belakang. Mereka hanya duduk diam sambil melihat ke depan. Walaupun cermin kereta mereka terbuka. Pakaian mereka semua berwarna putih. Atan membuka cermin tingkap di sebelah Fika. Makcik, dah bagi potong-potong lah. Bahaya macam ni. Atan menjerit marah. Atan, diam. Aku pandang Atan. Serius wajah aku. Di dalam hati aku bisik ada yang tidak kena ini. Makcik, tengok makcik tu pandang kita. Fika bersuara tergesa-gesa.
Aku yang duduk dalam keadaan tidak selesa terus pandang ke kanan. Aku lihat wajah makcik itu pucat seperti tiada darah. Makcik itu memusing kepalanya perlahan. Akhirnya pandang tepat ke arah Fika dengan wajah yang serius. Dalam keadaan bertentang mata itu, tiba-tiba mata makcik itu terkeluar dan tergantung di pipi. Biji mata makcik itu betul-betul tergantung di pipinya. Tersentak Fika, Anis menjerit sekuat hati. Encik Zam, aku dan Atan hanya tergamam dalam keadaan panik dan kelang kabut. Encik Zam kerbau di depan, bertempik aku. MPV Encik Zam tidak berapa laju dan masih dapat dikawal. MPV berhenti semata. Aku pandang ke kanan, kereta itu telah hilang. Mana pergi kereta tu? Soal Atan sambil matanya ligat memandang keliling. Encik Zam dan aku cuba menenangkan Anis dan Fika. Hantu, hantu. Fika menangis dan menggigil. Anis tidak bersuara apa-apa, hanya menutup mata dan menggigil. MPV masih berhenti di tepi jalan. Anis, Fika, are you okay? Encik Zam memandang ke belakang. Anis dan Fika hanya mengangguk kepala tanpa berkata apa-apa. Encik Zam menghidupkan enjin MPV dan bergerak semula. Aku lihat Fika memegang botol mineral yang telah dijampik oleh Encik Zam. Atan diam di tempat duduk belakang. Semasa berhenti tadi, Atan beritahu aku, botak. Aku nampak real. Kereta tu tak ada tayar. Kereta hantu tu, kata Atan dalam perasaan takut. Aku hanya diam sahaja semasa Atan bercerita. Terima kasih. Sekian saja siri 3 kereta. Tunggu siri 4. Terima kasih. Assalamualaikum.